Kita kaya dengan khazanah alam dan kerencaman budaya dan warisan. Dan niche market ini harus dimanfaatkan untuk segmen ekopelancongan, selam scuba, sukan golf, majlis perkahwinan dan pelancongan kesihatan. Dan oleh itu kita harus mencergaskan semula sektor pelancongan sebagai enjin pertumbuhan ekonomi negara. Tahun Melawat Malaysia ditetapkan semula pada tahun 2026 dengan sasaran ketibaan 26.1 juta pelancong asing dan perbelanjaan domestik sebanyak 97.6 bilion ringgit. 350 juta ringgit bagi merancangkan promosi dan aktiviti pelancongan supaya Malaysia kembali sebagai destinasi pelancongan pilihan utama. Ini termasuk kempen Melawat Malaysia, kerjasama industri dan aktiviti promosi, pengenjoran acara pelancongan, bantuan kepada lebih 200 penggiat kebudayaan yang menganjurkan aktiviti seni dan budaya, geran padanan penerbangan charter dan dana kepada Pusat Pelancongan Islam ITC untuk membangun industri pelancongan mesra Muslim di Malaysia. Bangunan dan tapak warisan tumpuan pelancong akan terus dipelihara untuk menjamin keindahan dan kebersihan. 20 juta ringgit disediakan untuk maksud tersebut. Memelihara lokasi termasuk Tasik Timah Tasuh di Perlis, Kenong Rimba Park di Pahang, Pantai Teluk Kemang di Negeri Sembilan. 80 juta disediakan untuk memelihara dan memulihara bangunan dan tapak warisan yang diiktiraf, yang berpotensi diiktiraf oleh UNESCO. Antaranya Gua Niah Sarawak, Lembah Bujang Kedah dan Royal Belum Perak. 20 juta pada Ting City untuk memelihara nilai Kuala Lumpur sebagai bandar raya kreatif dan budaya. Sektor pelancongan berikan sumbangan besar. Maka kerajaan komited untuk memperkenalkan inisiatif baru di bawah Pelan Liberalisasi Visa Malaysia. Pertama, memudah cara kelulusan PAS penggajian bagi pelabur strategik dalam sektor utama. Kedua, memperkenalkan PAS lawatan sosial jangka panjang untuk pelajar antarabangsa yang telah tamat pengajian bagi menampung keperluan tenaga mahir industri. Ketiga, menambah baik kemudahan visa on arrival, PAS lawatan sosial dan tawaran multiple entry visa pada pelancong terutamanya dari Timur Tengah atau dunia Arab, India dan China. Syarat-syarat sedia ada dilonggarkan bagi Malaysia My Second Home bagi meningkatkan keterangan pelancongan dan pelabur. Ini akan meningkatkan aktiviti pelaburan dalam pasaran keuangan dan industri hartanah Malaysia. Tan Sri Yang Bertua, bakat-bakat kreatif tempatan akan terus disokong. Lebih banyak karya seni yang menunjukkan keupayaan dan potensi luar biasa. 160 juta ringgit disediakan bagi manfaat penggiat seni. 60 juta ringgit di bawah dana kandungan digital mempromosi karya tempatan yang berteraskan nilai kenegaraan. 90 juta di bawah inisiatif Film in Malaysia Incentive menggalakkan penghasilan filem bertaraf antarabangsa. 10 juta skim dana padanan My Creative. Susulan keputusan Negeri Selangor untuk menurunkan kadar cukai hiburan, kerajaan turut bercadang untuk menurunkan kadar duty hiburan bagi wilayah persekutuan daripada 25% kepada kadar baru seperti berikut. Pengecualian sepenuhnya duty hiburan bagi persembahan pentas artis tempatan. Pengurangan 5% duty hiburan bagi taman tema, pusat rekreasi keluarga, pusat permainan indoor dan simulator. Pengurangan 10% duty hiburan bagi persembahan pentas oleh artis antarabangsa. Dan acara hiburan lain seperti sukan dan permainan. Saya ingin menyeru kerajaan-kerajaan negeri saya mempertimbangkan pengurangan duty hiburan terutama bagi bakat-bakat kreatif tempatan. Artis-artis tempatan sering mengeluh kerana cukai 25% itu dianggap terlalu tinggi
dan tidak memberi galakan pada kreativiti dan persembahan yang bernilai. Semasa jelajah belanjawan Madani di negeri Selangor, saya terkesan dengan pendekatan kerajaan dengan menggalakkan kemasukan produksi filem asing ke Malaysia. Ya, jadi tawaran yang menyaingi tawaran insentif negara lain. Maka kerajaan bercadang untuk menetapkan kadar cukai pendapatan khas antara 0 hingga 10% kepada syarikat produksi filem, pelakon filem asing dan kru filem yang menjalankan penggambaran filem di Malaysia. Sebagai pengiktirafan kepada tokoh penggiat seni, budaya dan warisan, kerajaan akan kembali menganjurkan anugerah seni negara secara tahunan